Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dan kami sentiasa bawakan anda perkembangan terkini dan semasa semestinya diringkas jam 12. Kita teruskan dengan laporan ini. Sejumlah 116 daripada 214 rumah panjang di Sarawak telah dibebaskan daripada sebarang sekatan atau kawalan pergerakan bagi mengekang penularan COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, sekatan ini ditamatkan apabila tiada lagi kes jangkitan virus itu dikesan selepas semua yang terlibat menjalani ujian calitan kedua. Menurutnya, daripada jumlah itu, 68 terletak di bahagian Sibu dan tuai rumah panjang berkenaan telah diberi kursus serta nasihat mengenai cara menguruskan penghuni rumah panjang masing-masing semasa tempoh pandemik COVID-19. Ugah berkata lagi beberapa penghuni rumah panjang terlibat dilaporkan masih mengadakan perhimpunan walaupun kawasan sekitar rumah panjang mereka dikenakan perintah kawalan pergerakan dan ia menyebabkan jangkitan virus itu terus merebak. Beliau turut menggesa pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti Kesatuan Dayak Kebangsaan Sarawak SDNU memainkan peranan menyebar maklumat bagi membendung penularan COVID-19 dalam kalangan komuniti Dayak. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Sarawak merupakan antara negeri yang mencatatkan kadar kebolehjangkitan RT COVID-19 harian tertinggi negara iaitu pada 1.06 setakat Rabu. Berdasarkan infografik yang dikongsikan menerusi akaun Twitter beliau, Negeri Sembilan berkongsi kedudukan dengan Sarawak manakala Pulau Pinang merekodkan RT kedua tertinggi iaitu pada 0.99 diikuti Kelantan dan Melaka 0.96 manakala Selangor, Perak serta Kedah masing-masing mencatatkan RT 0.93. Negeri-negeri lain pula merekodkan bacaan di bawah 0.90 iaitu Terengganu 0.89, Johor 0.87, Kuala Lumpur 0.81, Putrajaya dan Perlis masing-masing merekodkan 0.76, Pahang 0.73 dan Labuan mencatatkan RT 0.51. Manakala RT untuk seluruh negara pula adalah 0.91. Dilaporkan pada Rabu sebanyak 2,998 kes baharu COVID-19 dan 22 kematian direkodkan dalam negara. Persiapan akhir bagi menerima bekalan pertama vaksin COVID-19 dari syarikat farmaseutical Pfizer-BioNTech pada Ahad ini berjalan lancar. Persiapan rapi termasuk sesi latihan yang dilaksanakan sebelum ini merangkumi proses penghantaran vaksin ke fasiliti penyimpanan dan ke negeri lain juga berjalan lancar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, bahagian perolehan Kementerian Kesihatan KKM telah mendapat bekalan sebanyak 55 peti penyejuk beku untuk menyimpan vaksin dan ditempatkan di pusat-pusat simpanan vaksin yang telah dikenal pasti. Jelas beliau, persiapan logistik KKM juga sudah bersedia sepenuhnya menerusi atur gerak yang dilaksanakan bahagian perkhidmatan farmasi KKM bagi memastikan vaksin disimpan dengan baik. Malah petugas kesihatan terlibat dalam prosedur suntikan turut diberikan latihan secukupnya. Selain itu, Dr. Hisham Shah berkata, peti simpanan suhu ultra rendah yang sedia ada turut ditempatkan di fasiliti penyimpanan vaksin KKM dan fasiliti Angkatan Tentera Malaysia sebagai tambahan bagi peti penyimpanan vaksin. Tambahnya lagi, buat masa ini KKM tidak mempunyai masalah untuk menyimpan bekalan kumpulan pertama vaksin itu. Setiap kawasan perumahan di Senaden Miri yang mempunyai tanah lapang akan dijadikan taman rekreasi dan trek larian dalam tempoh 5 tahun akan datang. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin memberi komitmen untuk melaksanakan projek tersebut yang bakal memanfaatkan penduduk kawasan sekitar. Katanya Dun Senadin menambah sejumlah 6 taman rekreasi yang telah dibina dalam kawasan Senadin di bawah projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2020. Sebahagian daripada taman rekreasi itu telah siap dibina dalam fasa pertama yang membabitkan kerja-kerja naik taraf sistem peparitan dan saliran, membina trek larian dan bangku.
pula perkembangan sukan. Peluang pasukan 15 sepasukan negara menyertai Kejohanan Rugby Asia ARC dijadual berlangsung pada Mei ini tampak kembali cerah. Meskipun masih bergelut mencari dana dalam melakukan persediaan terbaik menghadapi saingan itu. Ia selepas Kesatuan Rugby Malaysia KRM mengesahkan beberapa syarikat korporat menyatakan kesediaan mereka dalam menaja persiapan pasukan negara yang kini menduduki ranking dunia ke-49 dan ke-6 di Asia. Menurut Setiausaha Agong Kehormat KRM Amrul Hazarin, sebelum ini KRM merayu sumbangan kewangan daripada mana-mana pihak termasuk syarikat bagi membolehkan pasukan rugby 15 negara menyertai perlawanan di peringkat antarabangsa. Sekurang-kurangnya RM2 juta diperlukan bagi mempersiapkan pasukan selama 6 bulan. Sementara itu, KRM turut memaklumkan Akademi Rugby Malaysia akan ditubuhkan merangkumi aspek kejurulatihan, kepengadilan dan kepegawaian dalam sukan rugby. 3 penerjun negara diketuai jagoh senior Leong Mun Yi terlepas peluang menyertai saingan pemanas badan Sukan Olimpik Tokyo apabila siri dunia yang sepatutnya bermula di China hujung bulan ini ditunda. Ini sekaligus meletakkan tekanan kepada Mun Yi untuk menilai peluang mencabar pingat Olimpik memandangkan saingan itu bertaraf 5 bintang. Untuk makluman, sebanyak 4 siri dunia sepatutnya diadakan sebelum April. Ia kejohanan kedua tertinggi dalam kalender Persekutuan Renang Antarabangsa di mana hanya 8 penerjun kategori individu dan 6 pasangan terjun seirama terbaik dunia layak beraksi. Namun semua siri dunia ditunda ke September depan sekaligus meletakkan penerjun negara hanya mempunyai satu kejohanan sebelum Olimpik Tokyo iaitu Piala Dunia di Tokyo yang menawarkan tiket terakhir ke Olimpik. Mun Yi bergandingan bersama Pandelela Rinong ketika meraih perak kejohanan dunia 2019. Penerjun berusia 37 tahun itu bakal buat penampilan kelima saingan Olimpik yang terbanyak dalam sejarah sukan negara. Produk usahawan tradisional tempatan mahupun moden berpotensi tembusi pasaran antarabangsa. Ia mampu dicapai dengan landasan pemasaran dan penghasilan bahan yang bersesuaian dengan cita rasa semasa. Tiada yang mustahil tanpa mengira lokasi baik di bandar mahupun luar bandar. Seperti di kawasan Beting Maro, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan bagi membantu masyarakat setempat memasarkan produk mereka ke pasaran luar. Dan kita juga telah menyediakan pusat ekonomi, iaitu pusat mereka menjalankan aktiviti ekonomi seperti pemrosesan hasil pertanian seperti keripik, kuih muih dan termasuk kerap tangan dan sebagainya. Bagi pengusaha keripik di Kampung Sepinang Pusa, Hamzah Aro, pada mulanya Hamzah menghasilkan keripik hanya untuk dinikmati ahli keluarganya. Tetapi tidak menyangka saban hari permintaan kian meningkat. Mula-mula kami mula biasa je lah, kita makan je. Dah bila kami bagi-bagi dengan kawan nak masuk ada minat lah. Jadi minta sidak kedai. Lu kami hantar di kedai. Selain Hamzah sebagai pengusaha keripik, pengusaha kraftangan yang juga dari Kampung Sepinang Pusa, Rosli Marshidi berkata, idea penghasilan produk kraftangan daripada bahan terpakai mula hadir setelah melihat potensi serta permintaannya yang tinggi. Idea tu sebenarnya mula-mula kami bukan sekadar nak mula satu lah. Mula-mula kami jual RM1,000 kot. Daripada RM1,000 dijual harganya berapa sangat. Jadi kami cubalah dengan idea sama dengan adik kami mula idea aja. Pendedahan yang diberi kepada golongan pengusaha tempatan seperti ini turut berupaya memberi semangat kepada mereka untuk menghasilkan lebih banyak produk berkualiti yang bukan sahaja bertujuan meningkatkan sumber pendapatan. Malah secara tidak langsung mampu menarik kehadiran pelancong luar. Perancangan kami, ialah inginlah kami nak mesagi pasaran keripik kami ke tempat-tempat yang nak tu macam di Kuching ke apa kan, sekiranya ada orang nak nempah apa-apa lah. Harapan kami, kalau bolehlah kami nak majukan sikit usaha tu macam tu daripada bersih dibuang bagus kita bola macam tu macam perhiasan. Kalau boleh kita nak perluaskan lagi
produk macam tu lah. Produk-produk ini juga bukan sahaja meningkatkan ekonomi Sarawak tetapi juga dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di luar bandar dan juga meningkatkan kreativiti bagi penduduk tersebut. Itu saja laporan daripada saya, Kaizari Afindi, dan juru kamera Awang Azmil melaporkan untuk TVS. Sekian sahaja ringkas untuk jam ini dan pastikan anda tidak terlepas perkembangan semasa hanya di Utama TVS jam 8 malam nanti. Semestinya di saluran 122 Astro dan My Freeview. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.